Okay. Okay, I rewind. The topic for today is plan and elevation. Ada dalam buku teks awak. Okay. So, plan, bukan plan tumbuh-tumbuhan tu. This is plan. What do you understand by plan? Rancangan. Apa? Tak dengar lah. Rancang. Rancang. Kalau drawing, plan? Pernah jumpa kat mana? Kalau draw. Arkitek. Architecture. Okay. Plan rumah. Pernah tengok plan rumah? Pernah. Plan building ke something Pernah. like that lah. So this topic matter, okay. Why do you learn the chapter? Okay. It is used widely, okay, digunakan meluas dalam bidang construction, melibatkan engineering lah, graphic design, architecture, computation and so on. Okay, melibatkan drawing. So drawing ni memang ada untuk siapa yang memang bercita-cita nak jadi engineer, everything tu lah. And also architecture. Okay, the drawing. Ini basic awak before you go further to that course. Okay, the first thing that we want to meet in this topic is this one. Okay, we call it as orthogonal projection. Okay, what is that? Okay, orthogonal projection, image form on a plane. Tahu tak plane tu apa? Rasa saya dah explain dah plane ni hari tu. Plane apa plane? Class? What is plane? Satah tahu tak dalam bahasa Melayu? Satah. Tahu. Apa Hakimi? Satah. Dia jawab tahu-tahu tadi. Apa satah tu? Bukan aeroplane. Okay, plane adalah satah yang satah. Dia macam flat surface. Okay, flat surface. Contoh dia kayu apa yang flat tu? Orang panggil? Plywood. Good. Thank you Fatin. Plywood. Tahu tak plywood tu? Yang orang bertukang tu kan? Papan. Good. Apalah saya pergi contoh jauh sangat. Okay, papan. Papan is contoh satah. Okay, plain. Kertas pun. Kalau kertas tu keras, kan dia A4 kan? Kertas A4 yang flat tu, dia boleh jadi satah. Okay. So, orthogonal projection, dah nak besarkan sikit. Orthogonal projection adalah image yang terbentuk hasil, ni keyword kita, hasil daripada perpendicular line towards the object. Maksud dia, objek kita sekarang ini, ni contoh ni. Okay, dalam contoh ini, objek kita adalah dia ni, PQSR. Ni objek kita. Okay. So, ABCD adalah dia punya orthogonal projection. Saya tulis OP je lah. Awak faham Okay. Maksud dia, kita do it one by one. Ni bila kita pandang kita punya objek PQSR, kita berdiri kat sini. Ni mata kita, ni kita. Okay, kita pandang kat sini. Kita tengok PQSR, so kita akan nampak bentuk apa? PQSR tu bentuk apa? Petak. Petak pula. Petak. Dia dah belajar square, rectangle disebut petak juga. Bentuk apa tu? Square, right? So, P orthogonal projection dia A. Okay, sebab dia perpendicular. Tak boleh
P kat sini, tiba-tiba A kat sini. Ini sengit. This is not orthogonal projection. Okay, dia kena yang perpendicular straight. So Q, B, S perform titik D, R, C. So here, okay here, kita punya bentuk akan jadi petak. You pun nampak petak sebab you berdiri kat sini. Faham tak? Faham. Okay. Okay, next is, ini kalau kita duduk kat sini. Ni yang diagram 3 ni yang just now yang saya terangkan tadi. Kalau kita berdiri kat sini, kita tengok objek tu menegak. Okay. Sekarang, what do you think yang diagram 4 ni? Mata kita kat mana? Yang biru adalah kita punya objek. Okay. Yang cream tu kita punya image. So mata kita kat mana sekarang? Tiga E, 3F, come on. Mana mata kita sekarang? Kita pandang ni daripada mana? Cakap je. Dia ada respon. Saya tak sukalah bila saya tanya saya cakap sorang-sorang. Atas. Yes, good. Ke atas. So, kita sekarang berada di atas. Ni mata kita. Okay. Okay, ni mata kita. Dan kita tengok E, F, G, H bentuk rectangle. Therefore, kita punya orthogonal projection pun bentuk rectangle. Tak bolehlah tiba-tiba bentuk triangle pula. Okay? Itu intro untuk orthogonal projection. Okay, ni contoh lagi. Okay, contoh lagi diberi. Okay. Okay, kalau horizontal plane je, kita akan tengok dari atas. Good. Okay, ni mata kita. Okay. Kalau vertical plane ni kita berdiri kat mana? Diagram 6 ni. Ni, kita berdiri kat mana? Tiba kita nampak bentuk macam ni. Sekejap saya lukis. Kita berdiri kat sini ke? Orang oren ke? Kita berdiri kat sini ke? Orang merah. Kalau oren ni dia pandang ke sini. Ke kita berdiri kat sini. Tak adalah berdiri mata kita kat sini. Kita pandang atas. Ha, pilih hijau, merah ke oren? Merah. Merah. Kenapa merah? Sebab kertas tu hadap kanan. Sebab merah. Kenapa bukan oren? Kalau oren nampak apa? Bentuk L ke kalau oren? Tak. Lori nampak depannya. Oren nampak depan dua rectangle. Okay, kedua square tak tahulah sebab dia tak bagi dimension. Okay. Ini bukan pandangan daripada oren. Kalau ini pun bukan pandangan daripada hijau. Okay. Bukan pandangan daripada hijau. Sebab kalau hijau kita nampak dia ni. Kita nampak yang ni dengan yang ni je. So bentuk L ni, padam balik serabut tu. Okay, bentuk orthogonal projection yang terbentuk L ni, bentuk L lah ni. Okay. Ni kita punya pandangan. Okay. So this is the orthogonal projection. Dia kita pandang daripada sini. Awak berdiri dekat situ. Dan I would like to remind, benda yang kita draw adalah shape yang 2D. 2 dimension, bukan 3D Objek yang kita lihat, yang warna biru ni, okay, yang saya bulat dengan merah ni, 3D. Objek yang kita lihat, shape yang kita lihat adalah 3D. Tetapi when you draw, okay, the orthogonal projection,
awak akan draw 2D. Draw bentuk macam tu je. Macam tu. Tak kisahlah awak nampak apa. Awak nampak triangle ke, awak nampak gabungan solid membentuk bentuk L ke. Okay. All the image is 2D. Jangan sesekali draw 3D. 3D is not the orthogonal projection. Faham so far? Faham? Okay, kita move to another example here. Okay, ni dia kata. Okay, ni listen carefully. Sebab saya nak suruh awak try je lagi. Ada example kat bawah. Determine whether the resulting projection is an orthogonal projection. Maksud dia, yang mana satu orthogonal projection. Okay. Ikut anak panah. Soalan akan bagi kat mana awak pandang. Okay. Yang pertama, dia kata kita pandang daripada sini. Ni anak panah dia. So adakah betul warna krim ni yang terbentuk ni dia punya orthogonal projection? Betul ke tak? Dah ada jawapan dah bawah tu. Kenapa jawapan dia yes? Kelas, kenapa jawapan dia yes? Yang terbentuk dekat sini adalah orthogonal projection untuk shape ni. Kalau pandang vertically there. Kenapa yes? Sebab dekat arah pandangan yang Toyib ni dia baru masuk ni. Dia tak dengar saya ajar ni konsep orthogonal projection. Okay, saya ulang balik. Konsep orthogonal projection perpendicular. Okay, perpendicular maksud dia straight line. Straight. Tahu straight garisan lurus. So, yang A ni kenapa yes? Jawapan dia. Kalau kita pandang daripada sini. Saya tanya, saya tak jawab. Sebab mata dia perpendicular. Ni. Tengok line hijau ni. Sebab dia straight. Dia straight. Perpendicular. Straight. Dia straight. That is why betul lah. Okay. Yang terbentuk dekat situ adalah dia punya orthogonal projection. Tengok yang C. Kenapa jawapan C ni no? It is not the orthogonal projection for this shape. Cone ni. Kenapa no? Tak straight. Apa yang tak straight? Garisan mana yang tak straight? Hijau. Yes, good. Hijau ni tak straight. Okay? Hijau ni tak straight. Tak perpendicular to the shape. So, it is not the orthogonal projection for this cone. No. Okay? Okay, let us identify this thing. Okay, listen. Ni konsep asas dia untuk silinder ni. Yang lain tak ada masalah lah. Okay, untuk silinder ni, kalau awak imagine awak berdiri depan bangunan yang bentuk silinder, bentuk dia silinder. Bangunan apa bentuk silinder Yang ada curve lah. Okay, awak berdiri kat depan dia. Adakah lukisan awak akan jadi melengkung? Maksudnya bila awak lukis orthogonal projection, awak akan lukis macam ni ya? Is it? Tak. This is wrong Kita tak akan nampak bentuk melengkung untuk orthogonal projection untuk objek yang ada curve. Kita akan sentiasa nampak dia punya flat surface. Okay, dia punya plane, flat surface. That is why kalau silinder, okay, kalau silinder orthogonal projection yang terbentuk adalah rectangle. So you akan draw rectangle. Dia ambil dekat ni, dia ambil dekat sini from the diameter. Okay. Dia ambil kat situ dan garisan lurus dia kat situ,
Ni center dia lah, center silinder. Dan kita akan nampak rectangle untuk orthogonal projection of cylinder. Okay, kita akan nampak rectangle untuk orthogonal projection cylinder. Jangan sesekali lukis, tiba-tiba jawapan awak kat sini, awak pergi lukis macam ni. Ini. Wrong. Kita tak akan nampak dia punya lengkuk ni. Curve. Tak akan nampak. So this is the correct orthogonal projection for cylinder. Okay, sebab dia garisan straight. Okay, yang C. Untuk shape ini. Adakah dia punya orthogonal projection ni? C. Betul tak orthogonal projection dia? Betul ke tak? Soalan C, betul ke tak orthogonal projection dia? Tak. Kenapa tak? Alah, Kenapa Sebab- tak betul? straight. Tak straight. Yes, sebab dia tak straight. So macam mana nak bagi betul lukisan ni? It should be ambil pembaris. Kita letaklah bagi straight sebab mata kita sekarang dekat atas, right? Yes. We look at the shape. Apa mata itu? Okay, we look at the shape here. Nak panah ke sini. So, nak bagi betul orthogonal projection kita, kita ambil pembaris. It should be here. Ini satu titik. Okay. Ini one more. Ini another one. And that is another one. So, jangan freehand topik ni. Kan free hand. Melukis pakai pembaris. Okay. So, kita ambil ini. Malam saya nak guna dia ni. Lambat. Ini kita sambung. Yang merah ni should be the orthogonal projection yang betul untuk shape itu. Okay. So, awak akan lukis plane sahaja. A single 2D plane. Bukan 3D plane. Okay, yang lain tak perlulah saya tunjuk. Sebab konsep dia sama sahaja. Okay, let's look at this. This one. Okay, soalan dia. Mana ni? Ini bukan soalan ni, masa lagi example. Okay. Soalan dalam exam macam ni Soalan dalam exam like this. Dia kata, saya simplify je lah soalan ni. Dia nak drawing orthogonal projection. Okay, dia nak drawing satu-satu ni bila awak pandang daripada Z, which means that your mata dekat atas. Dan apa awak akan nampak bila awak pandang daripada X. Okay. Kat tepi tu. Maksud dia ini adalah vertical. Okay. Vertical mata awak. Dan bila apa awak akan nampak bila awak pandang daripada sini. Awak duduk dekat situ. Nak tengok benda tu menegak. Okay. Solution dia kita buat one by one. Okay. Ini adalah jawapan bila kita tengok daripada Z. Mata kita dekat atas. Okay. So, itu yang awak akan nampak. Ini, itu. Ni Ini yang awak akan nampak. Cara nak buat dia. Cara nak menjawab dia, okay, awak kena lukis accurate. Maksud saya, okay, kalau kita tengok daripada Z here, class, are you with me? Are you listen to me?
Yes. Okay. Yes. Maksud dia, bila mata kita dekat atas, ni mata kita. Okay, kita hanya akan nampak dia ni, satah ini yang saya colour warna oranye ni. Okay, lagi kita akan nampak sini. Okay, dan kita akan nampak ini. Boleh ke kita nampak satah hijau yang saya colour ni? Kalau kita berdiri daripada atas, boleh tak kita nampak satah hijau yang saya colour ni? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Yes, sebab dia kat tepi. Kita sekarang berdiri dekat atas, so kita tak akan nampak yang kat tepi ni. Okay, yang dekat sini pun, ni, yang dekat saya colour warna merah ni, bentuk gabungan, membentuk trapezium ke apa ke benda ni, pun kita tak akan nampak sebab kita hanya berdiri dekat atas. Dan kita nak kira. Kita kena kira, kita nak melukis accurate. Awak tak boleh sketch. There is no sketching here. Tak boleh sketch. Okay? Kena guna real dimension. Okay, maksud dia real dimension ukuran yang betul seperti objek. Okay, mula-mula ni saya nak ajar melukis ni. Padam balik semua. Okay, mula-mula kita identify dulu satah mana yang kita akan nampak. So, kita akan nampak ini. FEHG. Okay. Kita akan nampak itu. Kita akan nampak dia ni juga. HGLI. Dan kita akan nampak dia ni. IJKL. Okay. Lukisan, even though kita berdiri dekat atas, okay, mata kita nampak dekat atas. Okay, awak kena identify here. Plane GHLI ni flat ke condong? Flat ke condong? Betul lah. Flat ke dia incline? Incline condong Yang saya tanda oranye ni. Satah tu dia condong ke dia rata? Condong. Condong. So bila kita nak lukis plan, adakah kita akan lukis dia condong macam ni? Ini. Awak pun buatlah macam ini. Lepas tu sengit sikit naik atas. Okay, if you draw something like this is wrong. Okay, sebab ingat konsep asas orthogonal projection, line yang straight, kita tak akan nampak sengit-bengek dia. Sebab kita memang akan nampak benda yang straight. So kita akan lukis one by one. We take out our pembaris. Kita nak lukis dia ni dulu. EHFG. Okay. EHFG. E ke H 3 cm. F ke E berapa centimeter? Kelas. EH given 3 cm. FE berapa centimeter? 5. Kenapa 5? Sama dengan BC. Yes, sama dengan BC. Dia orang ni sama. Okay, FE, GH, LI, KJ, BC semua adalah 5 cm sebab dia sama panjang. So kita ambil kita punya pembaris. Okay, mula-mula kita nak lukis yang EHFG tu 3 cm. Oh, pembaris saya tak ada scale rupanya. Tak apalah. I think kat mana 1 cm dia? Ini kat mana 1 cm dia? Aduh, yang baris ni pun. Ni kot. Boleh pula cikgu ni main kot-kot ni kot. 1. Awak ikut baris awak betul-betul tau. 3. Okay.
Itu satu. 3 cm. Okay. Yang memanjang ke bawah adalah 5 cm. So you put again your pembaris. You akan buat 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh menipu tak boleh ambil baris tiba-tiba buat cenonot macam ni, you kata ni 3 cm. Salah. Pemeriksa memang akan pangkah. So siap satu plane kita pun sambung ke sini dan ke bawah ni. Aduh, yang baris. Okay, siap satu. Sambungkan betul-betul, tak boleh ada gap. Maksud saya, okay, if you did something like this, okay, ini dia tak terima sebab ada gap. Tak tahu tak gap? G-A-P, gap. Tahu ke tak tahu? Oh. Tak boleh ada ni. So sambung betul-betul lah guna pembaris again. Lambatlah saya kembali ni. Okay. Okay, dan tak boleh ada lebihan macam ni. Kena padam. Tak boleh ada lebihan macam ni. Tak boleh ada lebihan macam tu. Garisan kena straight. Kena kemas. Straight and neat. Okay. Tak boleh nak garis macam tu, garis macam tu, garis macam tu. No. Kalau drawing macam ni memang salah. Kena start belajar drawing siap-siap. Okay. Nanti banyak benda nak draw. Okay, tu baru satu plane yang siap. Cuma kat sini, bila satah yang kedua, yang condong ni, GHLI ni, okay, satah yang kedua dia condong. So, kita tahu panjang EH adalah 3, panjang IJ adalah 2. Berapa panjang HI? 1. Kenapa 1? Jangan tengok ni lah, dia dah fake. 6. Kenapa 1? Buat 6 tolak 3 tolak 2. Yes, good. Mana awak nampak 6 tu? Tu dekat AB. Yeah, very good. AB ni, panjang dia adalah 6. Okay. So, objek ni, kalau dekat sini 3, ke atas 3, ke atas sini 2, so dah 5. Automatically, kalau dia tak bagi panjang HI pun, kita tahu panjang HI adalah 1 cm. 3 tambah 1 tambah 2 dapat 6. Okay. So, kita pun lukislah another plane. Another plane. Kat tepi dia ni. Bukan sengit Ingat konsep asas orthogonal projection. Tegak. Okay, 1 cm. Dan panjang dia pun sama. 5 ni. Ya Rabbana. Ini pun 5 cm. Okay. Then you attach it. Guna pembaris. Lambat betul lah saya pakai baris ni. So I'm sorry. Saya draw macam ni. Saya nak tunjuk. Okay. And lastly, benda last yang kita nampak. Okay. Benda last yang kita nampak adalah plane ini. Yang flat here. Ni tak ada masalah sebab dah tahu dah 2 dengan 5. So we draw another drawing. We draw another plane. Okay. Atas tu adalah 2 cm. Buat betul-betul 2 cm. 1, 2. Okay. Bawah ni pun. Mana pergi tadi tu? Aduh. Hai teknologi. 1, 2. Mana tah saya punya drawing ni? 1, 2. Let's say like that lah. Tak accurate pun pembaris pun tak ada skill. 1, 2.
Okay. Then kita sambungkan dia bagi complete. Here. Okay. So this is your drawing. Oh betul-betul lah. Ni tak kemas langsung ni saya punya drawing ni. Tak boleh macam ni Tak boleh lebih kat sini. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh macam ni. This is contoh bad drawing from me. I'm sorry because I'm using all the tools in this whiteboard. Memang menyusahkan hidup saya. Okay. So your drawing should be like this. This one. Okay. And untuk label dia. Okay. Dulu saya ajar student saya syllabus. Dia kata tak payah label pun tak apa. Lukis yang shape ni je pun diterima. Okay. But please train yourself. You label betul-betul. Okay. Ini adalah point E here. Ni E. Kenapa dia slash D? Sebab dia dekat bawah. Okay. Maksud dia sama. Kalau tak nak slash pun tak apa. You letak E je. Dan kalau boleh memang kena label dia punya ukuran. Berapa sentimeter. Kena buat betul-betul lah. Ambil pembaris, ukur betul-betul. Faham tak so far? Faham. Okay, ini kalau kita tengok daripada atas. Okay, next example. Kalau kita tengok daripada tepi. Okay. Ini kita tengok again objek biru kita tu. But we are standing here. Vertical. Kita pandang dia ke sini. Okay, kalau kita pandang ke situ, dua benda je yang kita nampak. Okay, kita hanya nampak satah ini. Yang saya colour warna hijau ni. Dan juga, mana lagi satu? H. Dia nampak apa dan juga ini. Yang condong. Yang condong. Dia tak nampak. Dia takkan nampak yang atas-atas tu dia tak nampak. Okay, CJ. Betul. Okay, dia tak nampak yang lain. And same goes to this one. Kalau kita berdiri dekat depan dia. Okay, you are standing here, you are looking at the building. Awak tengok bangunan tu. Awak nampak depan sahaja. Dan bentuk dia macam kasut ni. Dan kena draw accurately lah. Ambil pembaris, ukur betul-betul. Okay, dia punya baseline dia AB 6 cm. So you draw AB pun 6 cm. Kami akan check jawapan awak. Kami akan guna pembaris juga. Betul tak awak ukur 6 cm? Kalau 5.5 cm awak buat, then you draw, you kata 6 cm. Sebenarnya 5.5 je you buat. So salah lah. Tak diterima. Okay, tak sama ukuran dengan pembaris. Okay, sama juga seperti yang atas yang lain. Cuma saya nak bagi tipsnya. Untuk condong ni, GH here. GH pula, GL ni. Okay, GL ni. Kalau kita tak tahu berapa ukuran GL, kita buat objek tu one by one sebab dia ada 3 benda kan. Dia ada 3 benda kat sini. Yang pertama dia ni. G ke bawah. Ini ke bawah. Okay. Kita tak tahu GL tu berapa tapi you tahu FG sama dengan EH ini 3. Sebab dia sama. LK sama dengan IJ ini 2. The whole is 6 kan. So, kita tak tahu berapa kat sini. Kita lukis.
Okay, mula-mula kita buat F tu 3. Ini 2. Okay, so we know that this one. Lepas tu kita tengok dia punya panjang. Dia punya ketinggian. Panjang lah ketinggian dia. Okay, sini 4 cm the whole. Ketinggian objek ni 4. So dah sini 2. B ke K tu 2. Okay, BK 2. So confirm lah yang another one tu pun 2 sebab tinggi the whole is 4. Faham tak maksud saya? Faham. So tak perlu ukur pun tak apa, yang condong ni ambil pembaris sambung je kat sini. Okay? Okay. Faham tak ni? Faham. Sebab desktop ni kat titik tengah 2. So sini pun 2 cm. Hopefully I made clear. Okay, saya terangkan clear kat sini sebab saya nak suruh awak buat kerja nanti. So ni dah. Okay, this one. Okay, this one. Okay, kelas. Kalau kita pandang daripada Z here, kita nampak apa? Apa yang kita Bulat. nak draw? Circle. Just sketch je. Ambil. Okay, nampak dia ni. Is it? Tak, kena ikut diameter yang betul. Yeah. Nak guna apa lukis circle? Baris? Jangka lukis. Ya, guna jangka lukis dengan bukaan. Jangka lukis tu nak buka apa? Diameter ke nak buka radius? Radius. So jangka lukis awak tu nak buka 4 cm ke? Tidak. 2. Buka 2 lah sebab diameter dia 4. Okay, janganlah pergi buka jangka lukis tu 4. Sebab jangka lukis adalah bukaan radius. So you buka you punya jangka lukis. Kalau kita berdiri, kan berdirilah pandang, okay? You kat atas bangunan ke, kita pandang daripada Z, kita hanya nampak circle sahaja. Kita tak akan nampak silinder tu. Okay? Kita nampak circle sahaja. So ini. Okay, this is the correct orthogonal projection. So buka kita punya jangka lukis itu kepada bukaan 2 cm kerana diberi kat kita diameter adalah 4 cm. Faham? Faham. Faham. Okay. Okay, how about, saya tercrop. Kita berdiri kat sini. Nak panah ni. Berdiri depan bangunan ini. Kita nampak bentuk apa? Macam ni kita nak lukis. Kita nampak apa? Rectangle menegak. Rectangle. Ingat jangan sesekali bila you berdiri dekat sini, you lukis macam ni. Oh, kita nampak macam ni. Nampak bulat lengkuk dia. Tak akan nampak macam tu. Okay, tak akan nampak lengkuk dia. Sebab kita dah belajar konsep orthogonal projection perpendicular. Menegak. So kita akan nampak bentuk rectangle. Sebelum kita nak lukis betul-betul accurate, kita buat lakaran dulu, conteng-conteng dulu. Okay. Supaya you nampak apa yang you nak kena buat. You akan nampak bentuk macam ni. Okay. Ni berapa sentimeter ni yang atas nak kena lukis? Berapa? 4. Siapa jawab 2 tu? 4. Kena rejam dengan saya tu. Siapa jawab 2? Nampak 4. Silap. Nampak 4. Mana boleh nampak 2? Kalau nampak 2, kau nampak setengah bangunan tu je. Okay, ni ketinggian dia. Berapa? Berapa? 6. Okay.
But in your perfect drawing, lukisan jawapan untuk orthogonal projection jangan sesekali sketch macam ni. Ini hanya untuk you punya roughly je apa benda aku nak kena lukis. Okay? You kena lukis like this. Ni. Ambil pembaris betul-betul. Buat ukuran 6 cm straight betul-betul. Dan juga 4 cm straight betul-betul. Faham tak? Faham. Okay, selalu dalam topik ni memang ukuran insya-Allah tak lebih daripada 10 cm. Sebab we know that takkan kau nak lukis 30 cm dalam kertas kan. InsyaAllah tak melebihi itu. Sebab kita tahu topik ni kita kena buat ukuran betul-betul. Faham tak ni? Saya dah habis untuk orthogonal projection hari ni. Faham. Faham. Okay, selingan. Okay, selingan untuk orang yang baru masuk tu. Saya letak link attendance dekat Google Meet punya in-call message dekat chat tu. Okay, look there. Toyib baru masuk tadi kan? Apa tadi? Safwan yang saya detect tadi. Safwan, apa lagi? Wise. Tengok Betul tu, link, teacher. tengok link attendance itu. Okay, ini konsep asasnya. Awak tengah pegang buku hijau ke sekarang? Yes. Betul ni? Betul. Okay, kalau tengah pegang buku hijau, topik ni muka surat berapa? 80. Good. Seorang dia jawab. Topik ni muka surat 80 topik ni. Okay, plan dan donghakan, plan and elevation. Saya baru masuk sedikit saja orthogonal projection. So kerja awak, okay, be honest to me, ada tak yang tak ada buku ni? Ada tak yang tak ada? Ke semua ada? Ada. Dari pesan bawa balik kan? Ada. Okay, cara nak hantar dekat GC, you snap je jawapan you. Okay? Homework kita hari ni, muka surat, macam saya selalu bagi kerja dalam kelas. Okay? Muka surat 82. Okay, muka surat 82. 83 dan 84 sahaja. 3 page. 82, 83 dan 84 sahaja. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Kena lukis betul-betul. Ambil pembaris. Kalau dia kata ukuran tu 3 cm, ambil pembaris, lukis betul-betul 3 cm. Sukat betul-betul, ukur betul-betul. Okay, ada apa nak tanya for this first introduction untuk chapter 7 ni? Tiada. Tiada. Okay, tolong hantar dekat GC, saya nak tengok awak lukis macam mana. Tak nak ajaran sesat. Boleh? Boleh, InsyaAllah. teacher. Boleh.